Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nazifah Elia binti Abdul Hamid, bernombor matrik C21A1913. Tajuk pembentangan saya pada kali ini adalah berkaitan dengan Masjid Ulul Albab Seberang Jertih, Terengganu. Pengenalan. Masjid Ulul Albab adalah masjid kayu cengal yang terletak di Kampung Seberang Jertih, Terengganu. Seni bina masjid ini menjurus kepada seni bina Melayu bercirikan Islam. Masjid ini boleh menampung 1,500 jemaah pada satu-satu masa. Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin telah merasmikan masjid ini pada hari Jumaat 24 Februari 2012. Masjid ini hasil rekaan Wan Mustafa Wan Su atau lebih dikenali sebagai Wan Po dari Syarikat Khazanah Seni Warisan. Wan Mustafa bin Wan Su seorang pengukir ternama yang merupakan anak jati besut dan diangkat sebagai adik guru ukiran kayu Malaysia yang dipertanggungjawabkan memberi sentuhan kepada wajah masjid. Masjid Ulul Albab atau lebih dikenali sebagai Masjid Kayu Seberang Jertih ini telah dibangunkan semula dan mula digunakan pada tahun 2011. Seni bina Masjid Kayu Ulul Albab berinspirasikan seni bina kemelayuan Islam. Masjid ini menggunakan kayu cengal serta ukiran oleh Wan Po. Seterusnya adalah sejarah dan asal-usul Masjid Ulul Albab. Abdul Halim menyatakan sejarah pembinaan masjid bermula dengan pembinaan masjid pertama yang diasaskan oleh Rasulullah SAW di Quba yang terletak di luar Madinah. Bermula daripada persoalan tentang binaan masjid yang mempunyai sistem aliran udara tanpa menggunakan kipas dan pencahayaan semula jadi serta tanpa menggunakan lampu, maka tercetuslah idea untuk membina sebuah masjid berunsur ke Terengganu dan menggunakan konsep serta kekayaan seni warisan negeri Terengganu. Justru lahirlah Masjid Kayu Ulul Albab yang tersergam indah di Besut. Cetusan idea yang berhormat Datuk Seri Idris Jusoh. Wan Mustafa Wan Su telah dipertanggungjawabkan untuk membina Masjid Ulul Albab. Beliau telah menerapkan kemahirannya di dalam pembinaan masjid ini. Masjid Ulul Albab dipenuhi dengan hasil karya Songket Terengganu. Wan Mustafa Wan Su merupakan salah seorang pengukir kayu yang terkenal bukan sahaja di Terengganu, malah juga di seluruh negeri. Warisan kemahiran mengukir daripada ayah beliau, Wan Su Wan Uthman, antara pengukir tersohor tanah air. Oleh itu, Masjid Kayu Ulul Albab memiliki banyak keunikan yang telah menarik minat para pelancong untuk datang ke Terengganu. Baginda Sultan Mizan Zainal Abidin juga telah menegaskan bahawa segala urusan pentadbiran masjid di Terengganu hendaklah mematuhi enakmen pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu 2001. Seterusnya, kepercayaan dan simbolik Masjid Ulul Albab. Masjid Ulul Albab dibina mengikut seni bina Melayu bercirikan Islam. Banyak motif Songket Terengganu digunakan dalam seni bina masjid. Wan Po membina masjid ini dipenuhi dengan corak Songket Terengganu pada pagar mimbar mengambil motif tenunan Songket Terengganu. Keseluruhan bangunan masjid dilapisi dinding janda berhias corak awan larat. Ukiran kayu suci Al-Quran dan doa di pintu utama masjid, manakala sekeliling bumbung dikenali sebagai andam-andam dipasang dengan kaligrafi kayu. Lantainya ditinggikan dari paras tanah untuk mengelakkan air dan binatang daripada memasuki masjid. Di antara tingkat-tingkat bumbung terdapat ruang berbentuk jendela untuk menyalurkan udara dan cahaya untuk menyamankan dan memberikan keselesaan manakala dinding jendela dan jejala menepati fungsinya. Seterusnya
Antara kepentingan Masjid Ulul Albab yang pertama adalah kaya dengan program dan pelbagai aktiviti. Yang kedua, sebagai tempat bagi mengadakan mesyuarat atau perjumpaan. Yang ketiga adalah sebagai tempat keagungan Islam. Yang keempat adalah tempat untuk berkumpul, berbincang dan merancang strategi. Yang kelima adalah tempat beribadah dan yang terakhir adalah perkembangan dakwah Islamiah. Antara faedah Masjid Ulul Albab ialah yang pertama adalah kolah besar dan juga tandas untuk jemaah lelaki dan jemaah perempuan. Yang kedua, dewan solat yang disediakan dan yang ketiga adalah pusat sumber dan landscape yang cantik sebagai rekreasi bagi pengunjung. Seterusnya, fungsi dan penggunaan Masjid Ulul Albab. Yang pertama adalah sebagai tempat beribadah, yang kedua sebagai pusat sumber dan yang ketiga adalah ruang untuk majlis-majlis. Antara bahan-bahan yang digunakan untuk membina Masjid Ulul Albab, yang pertama adalah menggunakan kayu cengal. Pokok cengal ialah sejenis pokok kayu keras yang amat popular. Pokok ini menghasilkan kayu terbaik dan mencapai harga tertinggi di pasaran jika dibandingkan dengan jenis kayu lain. Kayu cengal adalah kayu keras yang tahan lama dan mempunyai ketumpatan antara 915 hingga 980 kg per meter padu yang kebiasaannya digunakan dalam kerja pembinaan berat terutamanya pembinaan bot. Selain dijadikan tiang serta jambatan tanpa perlu diawet kerana ia tahan dari serangan anak-anak. Oleh hal yang demikian, masjid ini 90% dibina daripada kayu cengal kerana untuk mengelakkan daripada dimakan anak-anak dan cepat reput. Bahan kedua yang digunakan adalah kayu nyato. Kulit kayu nyato ini kasar dan berwarna perak merah tua dengan emping-emping sering didapati di antara tisu-tisunya. Kulit sebelah dalam berwarna merah jambu, lembut, berserat dan meleleh sap putih ketika dipotong. Ianya mempunyai ita kayu lurus yang semakin rapat dan mempunyai sedikit ira yang bersilang menyerupai kayu ceri. Ira berombak juga turut ditemui. Kayu nyato mempunyai tekstur medium dan juga dianggap sebagai kayu mesra alam. Walaupun banyak digunakan untuk kemasaran luar, ianya tidak mempunyai perlindungan semula juga yang cukup untuk menghalang perebutan dan serangga. Penggunaan finishing digalakkan untuk melindungi permukaan kayu nyato supaya tidak merosot dan dengan cepat. Bahan yang seterusnya adalah kayu balak. Kayu balak adalah satu istilah kolektif untuk kayu yang dituai bagi penghasilan kayu dan papan proses ini adalah sebahagian daripada proses yang dinamakan pengeluar kayu. Kayu ini digunakan untuk tujuan struktur tetapi turut mempunyai banyak kegunaan lain juga. Kayu diklasifikasikan sebagai kayu keras atau kayu lembut. Kayu dibekalkan sebagai kayu bergergaji besar kerana 1, 2, 3 atau keempat permukaannya hasil dari pemotongan gergaji. Selain serbuk kayu kasar merupakan bahan mentah untuk pembuatan perabot dan barang-barang lain yang memerlukan pemotongan dan pembentukan tambahan. Oleh hal yang demikian, bahan ini digunakan untuk membuat pagar masjid di bahagian tangga. Proses pembuatan Masjid Ulul Albab. Proses pertama pembuatan Masjid Ulul Albab ini adalah proses pembuatan mimbar. Mimbar masjid sangat terkenal dengan kaligrafi yang indah. Mimbar Masjid Ulul Albab bercorak tenunan songket Terengganu yang menjadi lambang kebanggaan negeri itu. Tiang dan lantai Masjid Ulul Albab 3 tingkat ini menggunakan simen dan bersalut kayu.
Lantainya ditinggikan daripada tanah untuk mengelakkan air dan binatang daripada memasuki masjid. Proses pembuatan yang kedua adalah proses pembuatan tangga. 6 kepala tangga masjid berkenaan dilakar ukiran abstrak untuk menggambarkan ombakan penyu yang membawa simbol perjalanan berona yang belum terhenti dan masih jauh. Biarpun reka bentuk tradisional mengikut acuan moden, namun ia masih boleh dianggap sebagai mahakarya sezaman yang sewajarnya menjadi kemegahan bagi mereka yang mencintai resam dan budaya Melayu. Proses yang ketiga adalah proses pembuatan bumbung masjid. Masjid ini berbentuk atap tumpang bertingkat 3 yang meruncing ke atas untuk melancarkan pengaliran air hujan agar tidak mereput bahan kayu. Tingkat-tingkat Masjid Ulul Albab terdapat ruang pembentuk yang berbentuk jendela untuk pengaliran udara dan cahaya untuk menyaman dan memberi keselesaan. Proses yang keempat adalah proses pembuatan dinding. Keseluruhan bangunan Masjid Ulul Albab dilapisi dinding janda berhias. 12 pintu utama ruang solat dihiasi corak awan larat. Ukiran ayat suci Al-Quran dan doa di pintu utama masjid tersebut iaitu doa keluar dan masuk masjid. Masjid Ulul Albab ini mempunyai 3 tingkat. Tingkat bawah masjid dijadikan dewan, manakala tingkat kedua adalah ruang solat serta tingkat yang ketiga berfungsi sebagai perpustakaan. Penutup. Secara keseluruhannya, Masjid Ulul Albab telah memberi banyak manfaat kepada para jemaah yang datang. Direka dan dibuat oleh tukang kayu. Masjid ini merupakan masjid pertama di negeri ini yang dibina mengikut konsep seni bina Melayu tradisional. Reka bentuk bumbungnya mengambil gaya perabung 5 rumah tradisional Kelantan. Motif arabesque dan bunga, motif songket Terengganu serta ukiran halus dari kaligrafi Arab dan ayat-ayat Al-Quran yang dipaparkan di seluruh bangunan. Dengan infrastruktur yang cantik dan kemudahan yang lengkap, maka ianya sangat sesuai untuk kita bawa keluarga solat di sini. Oleh itu, keunikan yang ada pada masjid ini telah menjadi tumpuan ramai, terutamanya kepada para pelancong. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.